Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai program ibu tunggal yang dijalankan di negeri Pulau Pinang, yaitu di daerah Barat Daya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, yaitu Yodikal Anak Mengok, Muhammad Amir Fikri bin Muhammad Usman, Ahmad Zaidi bin Muhammad Ali, dan saya sendiri Muhammad Asli bin Junaidi. Oke, perkenalan. Program ini adalah untuk membantu ibu tunggal yang ditinggalkan suami ataupun telah kematian suami. Hal ini adalah untuk memberi panduan untuk meneruskan hidup dan meningkatkan ekonomi keluarga itu sendiri, dan seterusnya ia juga sebagai penolong untuk menguatkan lagi bagi membesarkan anak-anak, di mana terdapat golongan ibu tunggal ini yang mempunyai anak-anak kecil dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Oke, kita lihat di sini. Untuk kandungan dalam pembentangan ini kita melihat kepada tujuan, latar belakang, termalujudkan, analisis kajian, isu dan masalah, syuh dan cadangan dan penambahbaikan, serta rumusan dan lampiran. Oke, bagi tujuan program ini adalah untuk menilai sejauh mana tahap keberkesanan program ibu tunggal kepada kumpulan sasaran, di mana program ini kita lihat dia disasarkan kepada golongan-golongan ibu tunggal yang untuk membantu mereka dari aspek kemahiran ataupun khusus-khusus yang dijalankan. Seterusnya meninjau tahap keberkesanan pemeriksaan sistem permohonan peserta program ibu tunggal semenjak program ini dijalankan sehingga sekarang. Di mana kita perlu melihat golongan ibu tunggal ini telah mendaftar atau belum di mana-mana jabatan pembangunan wanita ataupun jabatan pemasyarakatan. Hal ini karena kita harus melihat sejauh mana golongan ibu tunggal terlibat ataupun menyertai program-program yang telah disediakan. Seterusnya, mendapatkan bantuan daripada pegawai-pegawai jabatan pembangunan wanita keluarga dan masyarakat. Oke, tujuan program ini kita telah mendapatkan ataupun meminta bantuan daripada agensi-agensi yang berkenaan bagi mendapatkan bantuan berkenaan program-program untuk ibu tunggal. Seterusnya, melihat perubahan sosial-ekonomi terhadap kumpulan sasaran. Oke, tujuan program ini dilihat adalah untuk melihat sejauh mana kumpulan-kumpulan sasaran ini ataupun ibu-ibu tunggal telah dapat meningkatkan sosial-ekonomi mereka dengan program-program yang telah disediakan. Seterusnya, meninjau pandangan orang awam berkenaan dengan pelaksanaan program ibu tunggal. Oke, kita lihat di sini mengenai program ibu tunggal, ia juga telah mendapat perhatian daripada golongan masyarakat, di mana masyarakat ini ada segelintir yang melihat program ini hanyalah untuk memberikan bantuan dan tidak meningkatkan kemahiran mereka. Dan ada juga segelintir masyarakat yang melihat program ini adalah amat baik ataupun bagus untuk dilaksanakan bagi membantu golongan ibu tunggal mendapatkan peluang pekerjaan dari aspek kemahiran ataupun dari aspek keusahawanan. Terusnya, yaitu sebagai rujukan kepada jabatan-jabatan atau agensi-agensi yang terlibat dengan program ibu tunggal, terutama bagi jabatan pembangunan wanita, keluarga, dan masyarakat yang di Pulau Pinang dalam mengetahui pandangan peserta berkenaan dengan program tersebut. Di sini kita meminta bantuan daripada jabatan-jabatan yang terlibat seperti jabatan pembangunan keluarga, masyarakat, dan juga jabatan kebajikan masyarakat. Kali ini di mana jabatan ini berperanan untuk membantu dan menggalakkan lagi program-program bagi golongan ibu tunggal. Seterusnya kita lihat daripada aspek latar belakang. Oke, dari aspek latar belakang membuat proyek ini. Oke, program ini kami laksanakan di daerah Barat Daya Pulau Pinang, di mana bertemu kepada 2 kawasan, yaitu Teluk Kumbar dan Balik Pulau. Di mana Teluk Kumbar dan Balik Pulau mempunyai peserta-peserta atau golongan ibu tunggal yang amat ramai. Namun di antara kedua-dua kawasan ini, Balik Pulau mempunyai peserta yang lebih ramai berbanding dengan Teluk Kumbar. Oke, kalau kita lihat pada jadwal ini, di mana daerah Barat Daya yaitu Teluk Kumbar dan Balik Pulau, jumlah peserta yang terdapat di Teluk Kumbar adalah selama 5 orang dan terdapat 25 orang pula di Balik Pulau. Jumlah keseluruhan bagi kedua-dua kawasan ini ialah 30 orang. Oke, seterusnya objektif proyek, di mana khusus jahitan dan membuat bag bagi meningkatkan kemahiran, di mana
bagi meningkatkan kewirausahaan mereka serta dapat membuat suatu perniagaan. Seterusnya membasmi kemiskinan tegar, di mana golongan-golongan ini ada yang terdapat daripada golongan yang miskin ataupun miskin tegar. Miskin tegar keluar daripada miskin tegar dan mampu menjaga pendapatan sendiri dengan kemahiran yang telah mereka perolehi dengan ataupun dengan perniagaan yang telah mereka adakan. Khususnya bantuan keuangan atau layanan bantuan setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan. Di sini Jabatan Kebajikan Masyarakat juga berperanan untuk memberikan bantuan dari segi keuangan ataupun lain-lain bantuan bagi golongan-golongan ibu tunggal untuk menggalakkan lagi penjanaan pendapatan ataupun menggalakkan lagi peningkatan taraf hidup mereka. Seterusnya memberikan bantuan modal dan peningkatan pengelolaan kepada ibu tunggal untuk membina perniagaan sendiri. Oke, bantuan seperti modal dan juga alat-alat ini perlu diberikan kepada golongan ibu tunggal, di mana mereka harus membuat suatu perniagaan dan meningkatkan lagi ekonomi keluarga mereka serta dapat memajukan taraf hidup mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelanjutan, iaitu skop kajian. Skop kajian kami hanya tertumpu kepada ibu-ibu tunggal yang berdaftar dengan pihak kerajaan. Sebelum kami menjalankan kajian, kami telah berjumpa dengan pihak berkenaan iaitu pihak Kemajuan Wanita untuk mendapatkan maklumat tentang ibu-ibu tunggal yang telah berdaftar dengan mereka di kawasan Balik Pulau dan juga Teluk Toba. Kajian kami juga tertumpu kepada satu daerah iaitu Barat Daya. Seterusnya terdapat pula dua kawasan di daerah tersebut, iaitu kawasan Balik Pulau dan juga kawasan daerah Teluk Toba. Kawasan daerah Barat Daya ini mempunyai lebih ramai ibu tunggal daripada kawasan Teluk Toba. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Yang pertama, kami menggunakan kaedah pemerhatian, iaitu kaedah pemerhatian telah kami jalankan dengan meninjau tempat tinggal responden. Kami berempat telah pergi ke kawasan tempat tinggal responden itu sendiri dan melihat bagaimana kehidupan mereka seharian. Kami turut meninjau keadaan persekitaran tempat tinggal yang didiami oleh responden keluarga. Kami turut melihat hak kehidupan dan kemampuan mereka tinggal di kawasan berkenaan. Kami telah melihat banyak kekurangan yang telah dialami oleh keluarga mereka, di mana banyak kesusahan yang terpaksa dilalui oleh mereka. Yang kedua, kami menggunakan kaedah sistem membuat. Kaedah ini dilakukan dengan melawat responden di kediaman mereka. Kaedah ini membolehkan kami mendapat maklumat yang lebih banyak daripada responden, iaitu kami langsung bertanya kepada pihak responden apakah masalah yang dialami oleh mereka, apakah punca-punca kesusahan hidup yang mereka alami. Seterusnya kami juga mendapat cadangan dan penambahbaikan daripada responden itu sendiri. Mereka juga telah memberi beberapa cadangan untuk ditambah baik berkenaan dengan bantuan yang diterima oleh mereka. Seterusnya, kami menggunakan kaedah soal selidik. Sebelum mencadangkan proses soal selidik, kami terlebih dahulu menyediakan borang soal selidik. Kami telah merangka satu borang soal selidik yang akan ditanya oleh kepada mereka tentang soalan-soalan. Kami mengajukan soalan berkenaan program ibu tunggal. Setiap soalan yang ditanyakan dapat dijawab baik oleh responden. Dan alhamdulillah segala soalan yang ditanya kepada mereka dapat diterima baik oleh mereka dan dapat dijawab dengan sempurna oleh mereka. Yang keempat, iaitu kaedah talian telefon. Kami membuat panggilan telefon kepada responden. Kaedah ini dilakukan kerana terdapat responden yang tidak dapat dihubungi dan tidak dapat berjumpa dengan kami, yang mana mereka tidak berada di rumah pada masa kami melawat mereka. Ini kerana terdapat responden yang berada di kawasan mereka kerana bekerja ataupun pulang ke kampung halaman. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis kajian mengikut statistik responden program ibu tunggal yang kami berjaya
disampaikan oleh sahabat saya tadi itu Azri bahawasanya terdapat 25 orang peserta ibu tunggal di Balai Pula, 5 orang di Teluk Kumbar dan jumlahnya adalah 30%. Seperti di dalam jadual ataupun catapan di bawah ini, ratusan peserta program ibu tunggal di Balai Pulau dan Teluk Kumbar, yang mana di Balai Pulau adalah 83% serta ibu tunggal berbanding dengan 17% di bahagian Teluk Kumbar. Jadi ini menunjukkan bahawasanya peserta di Balai Pulau lebih ramai berbanding dengan peserta ibu tunggal di Teluk Kumbar. Ini adalah responden yang tidak dapat kami hubungi. Okey, mengikut senarai-senarai nama serta ibu tunggal yang kami perolehi daripada Jabatan Pembangunan Wanita di Pulau Pinang. Sebab sebelum kami buat tinjauan ke Balai Pulau dan Teluk Kumbar, kami berjumpa dengan Timbalan Pengarah Pembangunan Wanita di Pulau Pinang, dan beliau memberikan kepada kami senarai nama ibu-ibu ataupun peserta-peserta ibu tunggal di Teluk Kumbar dan Balai Pulau. Jadi selepas kami mendapat senarai nama tersebut, kami cuba untuk menjejaki mereka, dan hasil daripada maklumat-maklumat yang diberikan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, kami berjaya menghubungi sebanyak 47% ibu tunggal dan 53% lagi kalau tidak berjaya kami untuk hubungi ataupun jejaki. Jadi melalui 30 orang peserta tadi, kami berjaya menjejaki dan menghubungi 17 orang ibu tunggal saja di bahagian Teluk Kumbar dan Balai Pulau. Okey, seterusnya ialah jumlah responden mengikut kumpulan umur. Ibu tunggal yang paling muda adalah di peringkat umur 21 hingga 30 tahun, iaitu 1 orang, dan di peringkat umur 31 hingga 40 tahun adalah 5 orang, di peringkat umur 41 hingga 50 tahun adalah 4 orang, dan sebelum 50 tahun ke atas adalah 7 orang. Ini adalah pekerjaan responden, pekerjaan ibu tunggal yang kami berjaya jejaki. Yang mana majoriti daripada ibu tunggal yang kami berjaya jejaki, iaitu di bahagian Teluk Kumbar dan Balai Pulau, adalah bekerja sendiri, iaitu sebanyak 59%. Manakala 23% daripada jumlah ibu tunggal di bahagian Balai Pulau dan Teluk Kumbar adalah tidak bekerja, dan manakala 18% lagi adalah bekerja. Yang mana yang bekerja ini mempunyai majikan, dan yang tidak bekerja yang bekerja sendiri, iaitu 58%. Mereka ini bekerja sebagai penjahit, usahawanan, cucuk tanam dan sebagainya. Manakala yang bekerja 18% lagi yang bekerja ini, ada yang bekerja sebagai kerani dan lain-lain. Dan manakala yang tidak bekerja ini, sebanyak 23% ini mereka memang bergantung kepada bantuan-bantuan kerajaan. Dan ini adalah pendapatan responden. Majoriti daripada responden iaitu ibu tunggal yang berjaya kami jejaki, sebanyak 29% mempunyai pendapatan sebanyak RM751 hingga RM1,200. Dan sementara 12% lagi mempunyai pendapatan isi rumah sebanyak 0 hingga RM750. Yang mana pendapatan ibu tunggal yang mempunyai sebanyak 0 hingga RM750 ini, mereka berada di dalam golongan miskin yang tegak. Yang mana tadi golongan-golongan ini merupakan golongan yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan 12% lagi ialah ibu tunggal yang mempunyai pendapatan sebanyak RM1,201 dan ke atas. Yang mana golongan ini adalah golongan yang bekerja dan mempunyai majikan. Dan ini adalah taraf pendidikan responden, yang mana kebanyakan ibu tunggal yang kami jejaki adalah mempunyai lepasan SPM dan juga lepasan PMA dan SRT. Kami ikutkan melalui catat ini, ibu tunggal yang kami jejaki tidaklah belajar pada tahap yang tinggi, tidak ramai yang mempunyai ijazah, diploma dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama, mengikut peserta ibu tunggal yang kami jejaki di Balai Pulau dan Teluk Kumbar, sebanyak 18% mempunyai SPM dan diploma dan ke atas. Okey, ini adalah antara cadangan dan perbaikan daripada ibu tunggal. Yang pertama
kerajaan kepada mereka, dan ini menyebabkan mereka tidak mendapat untuk bantuan yang tepat yang diperlukan oleh mereka. Contohnya, pihak kerajaan tidak membuat ataupun memberi keterangan informasi yang sesuai untuk mereka. Kadang-kadang yang kedua adalah sentiasa melakukan pemantauan. Contohnya pihak kerajaan atau pihak yang berkenaan perlu sentiasa melakukan pemantauan mengenai kesusahan yang dihadapi oleh ibu tunggal. Kerana ramai responden yang tidak mendapat bantuan yang sepatutnya daripada pihak kerajaan. Dan kadang-kadang yang ketiga ataupun penambahbaikan yang tidak adalah mendengar permintaan ibu tunggal terlebih dulu. Pihak kementerian seharusnya mendengar kemauan yang diperlukan ibu tunggal sebelum memberi bantuan, iaitu bagi memberikan bantuan yang betul kepada ibu tunggal, dan banyak waktu pemberian bantuan tidak perlu, dan ini menyebabkan pembaziran kepada pihak kerajaan. Secara kesimpulannya, ibu tunggal memberikan pesan kepada responden ataupun kepada ibu tunggal, dan klaim ini perlu diteruskan dan diperbaikkan pada masa depan bagi membantu golongan ibu tunggal. Seterusnya, klaim tunggal ini juga dapat memberikan peluang kepada golongan ibu tunggal untuk memajukan kehidupan mereka. Contohnya, mereka tahu bagaimana nak membina hidup baru setelah tinggal suami ataupun bercerai dengan suami. Dan seterusnya, program ini diperbaiki oleh semua masyarakat kerana membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh golongan ibu tunggal. Dan akhir sekali, kementerian telah melakukan perbaikan supaya program ini terus relevan pada masa hadapan. Ini adalah antara gambar-gambar yang kami dapat ataupun yang kami sempat ambil. Ini adalah gambar-gambar yang kami tulis di bahagian Pulau Kubang. Dan yang sebelah ini adalah gambar-gambar yang kami tulis semasa berdiri di sebelah balik pulau. Sekian, terima kasih. Ini adalah antara gambar-gambar yang kami dapat ataupun yang kami sempat ambil. Ini adalah gambar-gambar yang kami tulis di bahagian Pulau Kubang. Dan yang sebelah ini adalah gambar-gambar yang kami tulis semasa berdiri di sebelah balik pulau. Sekian, terima kasih.